Boleh dengar tak suara? Okey, insya-Allah 3:30 nanti kita akan bersiaran live sama Haji, BBC Live. Kita akan bicara soal terapi kemaafan. Jadi boleh masuk, boleh join. Kalau kawan-kawan Haji yang memang kita pernah berurusan, mari kita permaafkan. Haji akan minta maaf secara langsung. Tuan-tuan boleh komen, boleh tulis sana untuk minta maaf, jadi kita bermaafkan. Nanti kita bincang sikit apakah rahsia kehebatan mohon maaf dan memaafkan di dalam kehidupan kita. Jadi pedoman panduan kepada anak-anak kita masa depan, insya-Allah. Jadi testing dulu. Okey. Suara dah okey. Harap-harap yang clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sebagaimana yang dijanji, insya-Allah kita akan live. Kita akan bicara tentang teori terapi kemaafan. Kalau ikut jadual yang kita rancang awal, yang Haji rancang awal kemarin 3:30 juga, tapi kemarin banyak kawan-kawan WhatsApp kita, Haji tangguhlah sebab kemarin kebetulan kita semua pun nak dengar sidang media khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kan. Jadi okey, jadi kita beri ruang kawan-kawan kemarin pukul 3 petang kita dengar apa tu sidang media khas Yang Amat Berhormat Menteri tentang PKP rancangan ekonomi baru sempena PKP masih kita dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan dan apa perancangan negara untuk membantu rakyat. Alhamdulillah lah. Jadi hari ini kita tangguh pada hari ini 3:30. Okay, kita bermula. Tuan-tuan boleh masuk bersama join dalam live kali ini. Share lah dengan kawan-kawan. Share dengan kawan-kawan. Share dulu supaya lebih banyak dapat manfaat. Hari ini kita nak bicara khas soal terapi kemaafan. Apa lebihnya, apa baiknya memohon maaf dan permaafan sesama kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicara, komen tuan-tuan perempuan, pandangan tuan-tuan perempuan, kawan-kawan Haji kalau ada bersama, kita akan bermaafan secara live hari ini. Minta maaf, Haji akan mohon maaf, dan tuan-tuan juga boleh komen, tulislah, type di sana, bagi tahu nama dan sebagainya. Kita bermaafan, mudah-mudahan tak ada lagi masalah kita. Kehidupan yang lebih tenang, lebih gembira untuk teruskan kehidupan sementara menunggu Allah menjemput kita lah. Kita pun sudah berusia jadi contoh kepada anak-anak. Okey. Jadi jemput semua ya. Baik, mari kita bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sebagaimana yang dijanji, kita bersama live di Facebook Haji MBK Dynamic Consultant. Mari kita bincang topik hari ini, terapi kemaafan. Apa lebihnya, apa hebatnya memohon maaf dan memaafkan. Yang kita cadang kemarin, tapi kita tangguh hari ini sebab kemarin ramai kawan-kawan yang WhatsApp Haji tangguhlah sebab kemarin kebetulan pada masa yang sama kita semua nak dengar sidang media khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang PKP rancangan ekonomi. Jadi kemarin kita dah dengar, syukur, ambil peluang siapa-siapa yang layak, anak-anak yang layak untuk dapatkan kemudahan-kemudahan yang kerajaan berikan. Okey. Pertamanya Haji nak ucapkan
bersyukur, alhamdulillah, kerana Allah mengizinkan kita bersama. Kalau tuan-tuan dan puan mendengar setiap pagi Haji ke udara di slot refleksi khas COVID-19 sepanjang COVID-19 di Radio Sabah FM. Setiap pagi masih tuan-tuan boleh dengar jam 7.40, 45 begitu, yang kelolaan DJ Darling. Kemudian akan diulang siaran setiap petang, setiap hari setiap petang, iaitu selepas solat asar. Jadi tuan-tuan boleh tengok dan boleh dengar. Maka dalam pada motivasi COVID-19 itu juga Haji kadang-kadang selitkan tentang bagaimana kita punya kehidupan selama kita berada dalam PKP, daripada fasa 1 sampai fasa 5 PKP-B, dan kisah benar Haji salah seorang bersama-sama rakan kaunselor seluruh negara yang bertugas sebagai sukarelawan kaunselor di bawah Telecounseling Talian Kasih Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Jadi fasa 1 masih okey, tapi bermula fasa 2 kita sudah mula terima, kawan-kawan haji di seluruh negara sudah mula terima panggilan melalui Talian Kasih 15999 tu. Kawan-kawan klien lah yang sudah mula rasa stres, kehidupan mereka tak gembira, ada masalah kerana tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ini kali pertama, terus berubah langsung kehidupan. Tak pergi kerja, tak boleh berniaga, tak sekolah, dan kita tak boleh keluar sesuka hati. Kemudian kita kena jaga jarak dan sebagainya. Kaki lepak apa lagi, malam-malam dah tak boleh lepak, tak boleh berkena teh tarik dan sebagainya, kan? Jadi perkara-perkara ini semua sudah menjadikan ada di kalangan rakan-rakan kita yang sudah mula stres, mula tak senang, tak gembira di rumah. Dan kisah benarnya mula sudah ada rakan-rakan kita, malah seluruh negara ni, seluruh negara yang jadi klien yang sudah menghubungi kaunselor. Kenapa? Kerana sudah ada masalah rumah tangga, masalah hubungan suami isteri, sampai berantakan, sampai serius, sampai ke tahap nak bercerai-berai dan banyak kes. Ada kes yang melibatkan suami yang stres, ada melibatkan isteri yang tak gembira di rumah selama PKP bersama suami dan anak-anak, sehingga ada yang sampai kemurungan, anxiety, ada yang nak bunuh diri, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita dapat rungkai, kita dapat atur, dan biasalah kita akan sebut, mari lupakanlah kisah lama, mari kita bermaafan, ambil peluang, cari hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam PKP, kan? Kita faham, Haji faham kenapa sebelum ini hari-hari biasa yang kerja, pergi kerja daripada pagi, anak-anak pergi sekolah, isteri kalau suri rumah mengatur rumah tangga dengan tenang, biasalah, kan? Jadi bila suami sudah kerja, anak-anak sudah pergi sekolah, isteri ada ruang untuk berehat dan sebagainya. Kemudian nanti petang baru suami pulang, anak-anak baru pulang sekolah tengah hari, petang dan sebagainya. Jadi rutin biasa yang sudah dilalui. Tetapi selama PKP dia berubah. Berubah kenapa? Suami, isteri, anak-anak semua duduk di rumah. Mana yang tak terperangkap di tempat lain, duduk di rumah. Jadi apa yang berlaku? Dari pagi, suami bangun pagi, daripada malam tidur bangun, tengok muka isteri, isteri tengok muka suami, tengok anak-anak. Daripada pagi kita bersama semua ahli keluarga kita. Dan jadi semua perangai, semua sikap mula terkeluar. Yang panas baran, mula marah-marah, mula tak senang, yang memang kaki lambat bangun tidur, memang lambat bangun. Jadi kita bicara soal mari kita atur kehidupan dalam rutin keluarga waktu PKP. Stay at home, duduk kat rumah, atur kehidupan dengan gembira bersama suami, isteri dan anak-anak. Tapi ada yang keluar. Itu yang Haji sebut sebagai topeng-topeng dalam kehidupan. Betul lah, itu kisah benar. Itulah yang berlaku bila sudah di rumah semua masing-masing melihat dan nampaklah diri yang sebenar. Kalau di luar, waktu di pejabat, orang suka, orang hormat, kenapa? Wah, bagus, hebat.
cakapnya, tindakannya kita sebagai pegawai. Sama juga kalau isteri pun kerja begitu. Isteri kerja tempat lain, suami kerja tempat lain, masing-masing berpakaian cantik, kemas ke pejabat. Tapi bila balik ke rumah, masing-masing sudah penat barangkali, masing-masing tak peduli. Jadi ini menjadikan kehidupan tidak tenang, tidak gembira. Apalagi waktu PKP, yang duduk rumah penat isteri, penat ibu, siang malam masak, urus rumah, tapi ada suami yang tak tolong, ada anak-anak pun yang main sendiri, macam-macam perangai, maka timbullah rasa tidak tenang, rasa resah, rasa gelisah, rasa marah. Begitulah sebenarnya. Fasa 2, fasa 3, fasa 4, Masya Allah, paling ramai kes-kes sehingga melibatkan nak bercerai-berai dan sebagainya. Yang disebut tadi, ada juga kes yang nak bunuh diri, perasaan macam kosong hidup dan sebagainya. Apa tidak? Ada suami isteri bergaduh gara-gara duduk kat rumah, ibu mertua bersama berletih, ada saja yang tak kena, ada pula suami yang marah-marah anak tiri yang selama ini kita janji nak jaga sebagai anak sini, tapi bila dah bersepah makan apa semua dah marah, sikitnya pun jadi besar. Ini semua ini menjadikan hidup, Masya Allah, dah hilang kasih sayang. Bagi keluarga yang memang terus hidup bahagia, tak ada masalah lah. Okay? Maka di sinilah kita pentingkan maknanya untuk rungkai segala permasalahan. Hari ini kita nak bincang tentang terapi kemaafan. Inilah ubat, inilah penawar untuk merungkai segala permasalahan diri, permasalahan keluarga, masalah kita dengan siapa pun, iaitu kesediaan kita untuk mohon maaf dan memaafkan siapa saja. So, kalau tuan-tuan yang dengar Haji punya slot refleksi, motivasi di mana-mana, pasti Haji akan selalu sebut tagline Haji, tenang-tenang saja, ikhlaskan diri, maafkan semua orang. Barulah datang kebahagiaan. Bahagia diri, kita bahagiakan orang lain, maka hidup akan bahagia. Baik, Haji nak cerita, kongsi pengalaman. Dulu pernah waktu zaman Haji mula bertugas, Haji masih bujang. Maka Haji bertugas di sebuah sekolah. Haji sebagai seorang pendidik, guru pada ketika itu, masih smart lah, masih muda kan. Maka di sekolah yang tempat Haji bertugas, ada guru-guru yang iyalah, tapi Haji sebagai guru baru rapat dengan semua guru. Dan kebiasaan di sekolah Haji ini, bila ada majlis-majlis hari guru dan sebagainya, pelajar-pelajar dia buat majlis makan-makan, dia panggil guru bersama. Dalam masa yang sama kita akan guru yang pandai nyanyilah, guru yang pandai apa pun pandailah buat makan dan sebagainya, budak gembira bersama hari guru. Maka Haji selalu diundang menyanyi bersama rakan guru ini, isteri orang, sebagai kakak Haji. Kebetulan Haji sebagai guru baru rapatlah dengan guru ini, sebab Haji guru matematik dan sains, dia juga guru sains, jadi Haji nak belajar. Tapi memang budak-budak suka gandingkan kami bila menyanyi dan sebagainya. So kita dengan keikhlasan, tak ada perasaan apa-apa, menyanyi. Kadang-kadang duduk walaupun ramai-ramai, mungkin di sebelah dan sebagainya, maka ada budak-budak yang ambil gambar. Dan cikgu ni bawa balik ke rumah. Yang jadi masalah ialah, suaminya melihat gambar itu, maka sudah cemburunya, sudah menuduh Haji sebagai cuba nak teka isteri dia. Masya Allah, itu satu ketika dulu. Baik, kisah ini Haji cerita nak gambarkan bagaimana the power of kemaafan. Apology ini, memohon maaf dan kemaafan ini. The power of sabar, the power of tenang dalam kehidupan ini. Jadi adik sudah melalui itu. Okey, apa yang berlaku? Sehingga kan satu peringkat, bukan saja di telefon dimaki dan diugut, malahan ialah diugut. Kalau betul Haji buat tu, diugut akan dibunuh dan sebagainya. Jadi pengalaman ini Haji cerita, kalau orang yang terlibat tu dengar minta maaf, tapi ini Haji takkan sebut siapa-siapa. Tapi Haji nak bagi tahu ini kisah yang Haji lalui, nak cerita di sebalik kejadian itu bagaimana kita aplikasikan terapi kemaafan ini sehingga semua dirungkai dengan baik. Okey, baik.
Jadi kena telefon, dan bila dia datang ambil isterinya di sekolah, bila Haji keluar daripada kelas, nak masuk ke bilik guru, dia ada menunggu di kereta. Haji dengan tenang, nampak Haji senyum, Haji senyum, bagi salam, Assalamualaikum. Walaupun dia jawab, salam, meludah, menunjukkan marahnya itu. Dia kata telefon, nak pukul Haji dan sebagainya. Apa yang berlaku itu, Haji sudah mula mengamalkan ketenangan, tidak ikut kemarahan itu. Malahan setiap hari Haji di rumah, setiap malam Haji di rumah, solat dan sebagainya, Haji hantar gelombang minda Haji ingat kepada dia dan berdoa pada Allah, ya Allah, mohon lembutkan hati dia, mohon dia memahami keadaan sebenar bahawa aku tidak ada niat langsung untuk menggoda isteri dia. Biar tenang fikirannya, jangan bersangka buruk. Ya Allah, aku tak dendam dengan dia, aku tak marah dengan dia, maka aku mohon kepadamu, ya Allah, moga dia pun tak marah aku, moga dia pun tak dendam kepada aku. Hari-hari Haji buat begitu di minda. Apa berlaku? Sebab Haji sebelum perjalanan merantau ke negeri orang, bapa Haji dan arwah bapa dan arwah ibu Haji, arwah bapa Tuan Guru Imam Haji Nur bin Idris, imam di Masjid Kampung Kemumin Pengkalan Cepa, ibu Haji arwah Hajah Cik Bidah, orang panggil Ci, yang selalu membantu orang kampung walaupun tak sekolah tinggi, buta huruf, tapi Masya Allah, dialah yang mengurus membantu arwah bapa sebagai imam di kampung. Bila ada kenduri kendara, bila ada kematian, ibu dan ayah bersama. Jadi mengandam dan sebagainya. Jadi disayangi, dihormati di kampung. Apa yang arwah bapa Haji pesan? Ada Haji tulis-tulis dalam Facebook, dalam posting-posting, tapi mungkin ada yang tak terbaca. Apa bapa Haji sebut? Dokter, kemanapun kamu pergi ibarat kamu bawa kereta, kata dia. Jika kamu bawa kereta, dia cakap bahasa Kelantan lah, mungkin mana pun, bawa diri macam membawa kereta, seumpama kau bawa kereta. Jadi kalau mu bawa kereta, lesen ada, rute ada, kereta tak ada masalah, mu jumpa trafik teh mu takut kodok. Dia tanya gitu. Apa maksudnya? Bapak Haji tanya, kalau kau pandu kereta, lesen ada, route tag ada, tak ada masalah apapun kereta dari segi melanggar peraturan jalan raya JPJ. Maka bila kau bawa kereta, ada road block, ada trafik tahan, kau takut ke tidak? Dia tanya. Spontan aja jawab, taklah, apa nak takut? Kenapa tak takut? Sebab kita ikut peraturan, semua keperluan ada. Itulah, bagus. Betul lah tu, kata dia. Maka dia tanya lagi, tapi kalau kau tak ada lesen, road tag mati, signal tak nyala, tak marah, kalau kau jumpa trafik, road block, apa kau rasa? Spontan aja jawab, takutlah kan? Memang takut. Kenapa kau takut? Sebab kau buat salah. Maka begitulah kehidupan, kata dia. Kemanapun kamu pergi, jika kamu buat benda yang betul di sisi agama, di sisi peraturan dunia dan kehidupan, adab dan sebagainya, tak perlu takut, buatlah. Sebab tidak ada siapa yang akan marah kita, akan benci kita. Kenapa? Sebab kita buat benda yang betul, tidak menyalahi peraturan. Dia senyum. Haji pesan, yalah, faham. Tapi kata dia, ingat apa? Ingat, kalau kau ke mana-mana, kereta tak ada masalah, kau ikut peraturan semua, tapi ada ketikanya dalam hidup ini, kau parking kereta, kata dia, kau pergi buat berurusan sejam 2 jam, kau balik nak ambil kereta, nak balik, kau tengok tayar kereta kau pancit. Ada orang kasih pancit tayar kereta, padahal kau tak salah. Jadi saya tanya, kenapa jadi begitu? Itulah kehidupan. Dia jelaskan bahawa dalam kehidupan ini, kita berbuat baik betul semua pun, pasti akan ada orang yang tak senang, orang yang dengki dengan kita. Itulah asam garam
lumrah kehidupan. Nah, dia punya dah bekalkan kepada haji, maka akhirnya dia kata apa? Tapi mu jangan risau, mu tak usah takut. Asal mu buat benda betul, agama betul, puas tu dunia betul, walaupun ada orang deki, ada orang tak suka mu, tak ada masalah. Yang penting Allah suka kita, Allah jaga kita. Masya-Allah. Jadi, apa pesan bapa arwah? Pergi ke mana pun, kita kena buat benda yang betul. Memang kita tak salah pun, pasti dalam hidup ini akan ada orang yang tak senang, akan ada orang yang dengki dengan kita. Tapi teruslah, jangan susah hati, terus berbuat baik, kerana Allah akan bersama kita. Nah, itulah kekuatan yang Haji bawa dalam kehidupan ini. Maka samalah kes yang tadi. Haji buat benda yang betul, tak ada niat yang jahat, tak ada rasa takut, tapi terus berusaha positifkan minda, bawa dalam doa, kan? Ya Allah, jadikan dirinya, hatinya tidak marah padaku, tidak benci padaku, dan Haji tak dendam, Haji tak marah dia, Haji dah maafkan dalam doa itu. Keajaiban apa terjadi? Satu hari, pada ketika itu Haji nak bagi tahu, waktu itu airport lama di Kota Kinabalu, di Tanjung Aru, kalau siapa-siapa masih ingat, ya. Dan pada ketika itu Haji sudah ada kereta pertama Haji di Sabah, kereta Chariot SA7008 pada kuning waktu itu, yang kakak Haji punya. Sebab kakak dan arwah ipar Haji berada di Sabah ketika itu. Haji menumpang rumah dia peringkat awal. Jadi itu kereta Haji guna. Parkinglah di airport sebab Haji nak bercuti balik ke Semenanjung pada ketika itu. Waktu itu belum kahwin lagi, kan? Dan waktu itu tak banyak khidmat kereta, bas ke airport dan sebagainya pada ketika itu. Nak dijadikan kereta, nak dijadikan cerita, kuasa Allah yang atur. Kita pun tak sangka. Satu hari bila Haji balik daripada Semenanjung nak balik ke Sabah, flight tengah malam. Biasalah kita cari yang tengah malam sebab tambangnya pun murah, kan? Apa berlaku? Yang suami tadi, cikgu tadi, satu flight dengan Haji rupanya. Tengah malam dah dekat pukul 2 pagi. Kalau tak silap pada ketika itu, 12 lebih sampai 2 pagi. Dah tak ada kenderaan untuk dia nak balik daripada airport. Kebetulan Haji ada kereta, kan, Haji tinggal tadi. Dan Haji nampak dia. Langsung tidak ada rasa takut, rasa bimbang yang sebelum ini dia telefon, dia maki, dia ugut sebagainya. Rasa tenang, yakin, terus tegur dia. Haji tak nak sebut nama lah. Haji tak pasti dia masih hidup ke tidak, tapi isterinya masih ada. Hebat isterinya. Assalamualaikum. Nak balik mana? Nak balik ke mana? Kalau tak ada kenderaan, tak ada orang ambil, marilah ikut saya. Saya ada kereta, saya hantar. Jadi tak semena-mena yang dia selama ini menyinga pun, maknanya tak tahu Allah sudah atur. Walaupun muka masih macam terperanjat dalam masak, dia ikut. Maka peluang dalam kereta itu, nampak Haji terus hulur tangan, minta maaf atas apa yang berlaku selama ini, bagi tahu tidak ada pun perasaan Haji untuk nak teka, untuk nak kacau isteri dia. Itu hanya perasaan Tuan saja. Padahal saya sangat hormat isteri Tuan sebagai seorang guru yang hebat. Haji nak belajar sebagai kakak. Tak payah panjang lagi Haji cerita. Dia pun cakap, saya pun minta maaf pada cikgu, pada waktu cikgu lah, muda lagi. Terungkai segala. That's the power of kemaafan. Bermula daripada situ, Haji lagi kuat, Haji lagi faham perintah Allah dalam kehidupan ini. Mari kita bermaaf-maafan, dan itulah yang Rasulullah ajar dalam hidup kita. Tengok Rasulullah dalam sejarahnya. Mungkin Ustaz lebih faham, Haji hanya nak ambil sikit-sikit cerita. Kalau tidak silap Haji, bagaimana satu ketika seorang wanita yang berzina datang jumpa Rasulullah, mengadu dan mengaku bahawa dia telah melakukan kesalahan itu. Ikut hukum apa? Sula, kan? Perempuan yang sudah berkahwin, orang yang sudah berkahwin melakukan zina ialah sula. Di khalayak ramai, kan? Hukumnya begitu. Tapi apa Nabi? Masya Allah, hebatnya Nabi. Okey, tadi Haji cerita. Bagaimana setelah Haji cerita bagaimana pengalaman pertama Haji waktu jadi guru, bujang, ada masalah, dan hebatnya kuasa memohon maaf dan kemaafan, terungkai segala masalah.
tenang hidup ini, tak ada lagi dendam dan permusuhan. Baik, jadi Haji sebut tadi bagaimana contoh Rasulullah. Ustaz lebih faham dan dibetulkan kalau Haji silap, tapi Haji ingat yang Haji belajar, Haji dengar daripada seorang ustaz ulama yang mengajar bagaimana hebatnya Rasulullah. Seorang wanita yang datang, wanita penzina yang datang mengaku jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengaku aku telah melakukan dosa zina yang besar, maka hukumlah aku. Hebat orang dulu-dulu mengaku, dia sendiri mengaku, tak perlu saksi lagi. Jadi, tapi apa Rasulullah buat? Dengan penuh kasih sayang, membimbing, mendidik, bukan terus menghukum, walaupun hukumnya penzina yang telah berkahwin sudah hukum. Pertua cakap, okey, wahai wanita ini, kamu pulang dulu, kamu kandungkan dengan sempurna anakmu sehingga melahirkan, baru datang jumpa aku. Tenang, wanita ini pulang ikut apa yang disuruh oleh Rasulullah, mengandungkan anak ini sehingga melahirkan. Setelah melahirkan, datang kembali berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melahirkan, aku bersedia sekarang menerima hukuman di atas segala dosa yang aku buat. Apa kata Rasulullah lagi? Apa yang Rasulullah buat lagi? Wahai Umi, wahai wanita ini, kamu baliklah dulu, kamu susukan anakmu sehingga bercerai susu. Biasanya menyusukan anak sampai 2 tahun, baru kamu datang jumpa. Masya Allah, hebatnya Rasulullah, mendidik, membimbing, mengajar. Bagaimana? Bukan hukuman itu yang utama nak disegar, dan bagaimana hikmahnya agama kita mengajar. Masya Allah. Jadi balik lagi, setelah menyusukan bercerai baru datang jumpa. Begitulah seterusnya Rasulullah beri ruang untuk kemaslahatan yang sangat hebat dari segi kasih sayang. Hukuman tetap, bahawa memang itu hukumannya yang Allah sudah tetapkan. Kenapa? Karena Allah nak hapuskan dosa kita yang mengaku silap kita, salah kita, dosa yang kita perbuat. Okey, kita sambung lagi live. Maaflah pasal ada masalah gangguan. Tapi nanti Haji akan atur baliklah, sambung video-video ini. Baik, kita teruskan. Dia terputus di mana? Kita tengok. So, mungkin ini yang terakhirlah untuk kita bersama dalam live ini. Kalau dia putus-putuslah, nanti Haji akan atur baliklah macam mana. Baik. Haji dah cerita bagaimana kuasa kemaafan, perubahan hidup jadi tenang bila kita sudah selesai dari segi bermaafan itu. Kemudian Haji bagi contoh bagaimana Rasulullah hebatnya. Dan memang perintah Allah kepada kita manusia, aku tak jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam konteks beribadah, bukan saja ibadah utama yang khusus solat, puasa dan sebagainya, tapi serba segi dalam kehidupan kita, bermasyarakat, bekerja, menjadi pekerja yang lakukan kerja secara ibadah, dalam berurusan beribadah, dalam urusan dalam jaga integriti, jaga peraturan, jadi guru yang baik, jadi pelajar yang baik, jadi suami isteri yang baik, jadi pemimpin yang baik. Semuanya ini adalah ibadah Allah. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada. Dan dalam masa yang sama, Allah perintahkan kita untuk ingat mengingati, bimbing, menegur antara kita sama lain. Sebab itu Allah hantar rasul-rasul, nabi-nabi, rasul-rasul untuk memberi peringatan, meletakkan papan tanda yang lengkap untuk kehidupan ini, yang akhirnya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah lengkap segala, Al-Quran dan hadis. Jalanlah lurus ke syurga. Tetapi ingat, dalam perjalanan itu ada simpang-simpang, peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Tetapi sudah letak papan tandanya. Maka selagi kita masyarakat hidup ini penuh dengan panduan yang kita ikut daripada Quran dan hadis, mana kita akan sentiasa berada di jalan yang lurus. Kita tak main politik kotor. Kita tak jadi pekerja yang rasuah dan sebagainya. Kita cakap serupa kita bikin. Kita jaga hal-hal agama sepanjang kehidupan kita sebagai profesional, sebagai ahli politik dan sebagainya.
Jadi kita tak mudah hanya nak mengaibkan orang, nak memburukkan orang, hanya mencari salah orang. Dah lah, cukup-cukuplah.